Aircon ni dah pasang, tu dah pasang, okey kot. Ke panas? Ha? Mati eh? Okey tu, kuliah bukan lama pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi kita sama-sama berjumpa di masjid kita untuk kita sambung perkongsian kita dalam subjek fikhu al-ibadah dimulai dengan Kitabut Taharah. Ya, walaupun saya baru sampai sebenarnya daripada Kelantan. Pukul 3 tolak orang tadi. Pukul 3 sampai. Kakak pukul 3. 12 jam. Dia banyak berhenti lah. Hari tu hujan. Daripada sana sampai sini hujan tak berhenti. Kereta pun banyak, hujan pun ya. Dan saya pada peringkat awal saya kata mungkin saya tak dapat adik kuliah. Lepas tu dah saya dah sampai kan. Pasal hari ni pun saya ada kerja. Alih-alih tengok kereta ada kat parking tu. Sudah. Ini mesti clash ni. Kok member tu dah cari ustaz lain dulu ke apa kan. Tu saya lambat masuk, saya tunggu je. Kalau ada ustaz lain naik, saya balik je. Sebab saya pun ada banyak case clash juga. Ada salah saya, ada salah SU surau pun ada juga kan. Pasal ustaz tu tak apa adik, dia suruh orang cari. Ustaz tu dah, member tu dah jumpa, tak cakap kat kawan ni, dua-dua cari, dua-dua jumpa. Lala jumpa clash. Tapi dah dia naik dulu, tak apalah kan. Banyak kali kat saya ingat saya clash. 3-4 kali juga lah. Tapi ada satu surau tuan-tuan di Bangi lagi syok. Saya mengajar, padahal bukan saya punya, 2 kali. Satu di Bangi, satu di Melawati. Di Bangi tuan-tuan, ustaz tu pergi umrah. Jadi malam tu memang kosong. Saya datang, saya ingat saya kat situ. Saya datang awal lah, saya sampai awal sebab jauh kan Bangi. Hari Sabtu, Ahad macam tu lah. Saya dah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru mukadimah kan. Ustaz nak tanya, ustaz siapa jemput lah? Rupanya surau sama nama. Surau tu, tak ingatlah nama apa surau ni, cerita 5-6 tahun lepas kot. So nama sama kan. Bila saya tekan nama surau keluar yang itu, saya pergi kat situ je lah. Tapi dekat-dekat. Satu section kat Bangi kan. Saya pun tak perasan silent handphone. Member sana dah telefon dah. Lepas tu saya angkat, saya kata saya nak ngajar sini. Dah ngajar. Ustaz tu pun nama Haji Johari. Ustaz dah ngajar, teruskan je lah. Saya saja je tanya. Tak apa saya tanya. Dia suruh pergi juga. Nak ustaz datang sini juga. Dah lah pergi. Ada satu di Masjid Taman Melawati macam tu juga. Saya Jumaat. Ya. Kita ingat dah lambat. Meja kosong. Macam ni dah ready. Masuk ngajar. Kuliah sebelum Jumaat. Dah habis malam Jumaat baru SU tanya. Ustaz, siapa jemput ustaz hari ni? Rupanya masjid sebelah. Aduh. Macam-macam ya. Okey, tak apa. Dia ingat ustaz tak ada pagi ni kot, dia parking tempat ustaz. Saya parking tengah jalan tadi tu. Sebab saya nak kat luar dia hujan. Parking situ nampak motor boleh lalu je kan. Betul tak? Jangan marah saya pula, marah yang parking tu. Okey ya. Baik. Kita masih dalam babul wudu. The chapter of ablution. Dan kita dah bincang tentang perkara-perkara penting bersabit dengannya. Yang terawal dulu mukadimah kepada wudu, definisinya, hukumnya ya. Kemudian fardu wudu last hari itu.
Saya ingat dah banyak kuliah dah kita bincang pasal fardu wudu. Walaupun asasnya fardu wudu ni tuan-tuan telah tahu dan telah mengamalkan. Cuma mungkinlah ada info-info baru, ilmu-ilmu tambahan dan pendedahan yang mungkin tuan-tuan dapat yang tuan-tuan tak tahulah sebelum pada ini. Dan hari ini kita nak masuk sunat wudu tuan-tuan. Muka surat 25 tu sunnah wudu. Apa maksud sunnah wudu? Sunnah wudu ialah perkara yang digalakkan untuk kita lakukan semasa kita berwudu. Sunnah ni maksudnya benda yang digalakkan. Ya. Ma yustahabbu fi'luhu nassan aw qiyasan linailis thawab. Ya. Perkara yang digalakkan untuk kita melakukannya, ia bukan wajib, ia juga bukan harus, jauh sekali ia tidak makruh dan haram. Ia digalakkan. Ya. Sebagainya ada nasnya, ada teksnya. Nassan atau qiyasan. Ya, memang ada nas lah. Macam wuduk ni, sebahagian besarnya ada nas. Macam bismillah kan. Bismillah, sunat wuduk ada nas. Tapi kalau mandi wajib, sunat juga baca bismillah. Tapi tak ada nas, itu qiyas. Sebab tu definisi kata, ma yustahabbu fi'luhu, apa yang digalakkan untuk kita melakukannya. Nassan, ada nasnya. Au qiyasan, kalau tak ada nas pun, ia dikiaskan. Kerana dalam fiqh ni memang ulama banyak menggunakan pakai kias. Jadi kena lihat, kadang-kadang ada nasnya, kadang-kadang nas tak ada lah, in spesifik, tapi dikiaskan datang ibadah yang seantara dengannya. Ya. Linailis thawab, untuk mendapatkan pahala. Ya, itu definisi yang saya sering gunalah. Ya, dan yang saya paling suka. Pasal itu definisi saya sendiri. Saya buat sendiri. Ya. Dan dalam banyak hal memang saya suka definisi yang saya definisikan sendirilah. Ya. Pasal ulama kita tuan, ulama dulu baik, ulama sekarang baik, kita dapati mereka ada definisi mereka masing-masing lah. Ya. Dan sebahagian besar daripada mereka tak taklid atau tak ikut definisi ulama yang lain. Mereka ada definisi mereka sendiri. Ya. Kerana definisi ni cuma nak bagi idea am saja. Sebaik-baik definisi, ia bersifat jamik dan manik. Maksudnya ia merangkumi hal itu dan benda lain tak boleh masuk. Itu syarat ataupun perkara yang paling penting bersabit dengan definisi. Tapi tak wajib pun. Ada ulama mendefinisikan dengan definisi yang amat ringkas sekali. Terutama ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang muasir, yang semasa ni kan, dia suka mendefinisikan sendiri dan definisi dia ringkas. Kerana asas kepada definisi ialah nak bagi orang faham dan ada idea am. That's it. Ya. Jadi sunnah tu begitulah. Tapi kalau kita nak lihat definisi ulama-ulama yang ada dalam buku-buku, memang banyaklah definisinya tuan. Ya. Dan sunnah ni pun kadang-kadang ia didefinisi mengikut makna yang merujuk kepada sumber agama. Dia lain definisi dia tu. Sunnatu hiya ma sabata ar-rasulillah qaulan au fi'lan au taqriran. Sunnah ni ialah apa yang sabit daripada Nabi. Sahihlah, mana ada bukti daripada Nabi. Sama ada kata-katanya, sama ada perbuatannya, sama ada pengakuannya. Itu biasa ahli-ahli hadis dan ahli-ahli usul yang guna definisi itu. Yang merujuk kepada sumber agama, the source of religion. Mana after Quran, sunnah nombor 2. Itu maksud dia. Jadi, sunnah di sisi mereka konteksnya agak luas. Ya. Adapun para fuqaha, fiqh lah kita belajar ni, ahli-ahli fiqh, dia mempunyai definisi yang lain. Ya. Apa definisi sunnah ni? Antara saya baca tadi lah. Ya. Mana benda yang digalakkan. Tapi kita boleh lihat dalam definisi-definisi apa para fuqaha. Dia kata ma amara syari'u bifi'lihi amran ghaira jazimin. Ya. Ataupun ma talaba syari' minal mukallafi fi'lahu talaban ghaira jazimin. Bukan begitulah. Mana apa yang disuruh oleh syarak ke atas mukallaf untuk melakukannya, tapi ia bukan suruhan yang putus. Yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Siapa-siapa yang buat dapat pahala, siapa-siapa yang tinggal tidak berdosa. Dia lebih kurang begitulah cerita dia.
Definisi kepada sunnah. Ya. Kalau Syekh Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdis lagi bukan. Kalau Syekh As-Sibai dalam makan As-Sunnah wa Makanatuha, dia mendefinisikan dengan lebih ringkas. At-tariqah al-maslukah fi din min ghairi iftira' wala wujub. Ini pun saya suka juga definisi dah. Amalan yang dilakukan dalam agama, dia tidak wajib dan dia tidak fardu. Sunnah lah tu. Ya. Baik, dulu saya dah sebut dulu masa sunnah qada hajat dulu kan. Nampak? Jadi sunnah ni ada konteks-konteks dia tertentu lah. Cuma dalam fiqh ni maksudnya kita digalakkan melakukannya. Tapi kalau tak buat tak berdosa. Tapi rugi lah. Kita miss lah. Ya? Nampak? Macam tadi kan. Takbiratul ihram tadi. Bukan di sini sajalah, ada banyak tempat. Tuan-tuan, bila imam takbir, Allahu Akbar. Bar imam tu tuan-tuan, tuan-tuan terus takbir. Tuan-tuan lambat, miss lah. Semakin lambat tuan-tuan, takbir bersama imam, semakin miss. Ya. Imam Allahu Akbar, bar imam tu, Allahu Akbar tu. Habis tu bila nak usolli ustaz? Usollilah before that. Ya. Dan itu yang paling standard dalam mazhab Syafi'i dan di sisi majoriti para ulama. Sebaik-baik takbiratul ihram makmum ialah aqib takbirati imamihi. Terus selepas takbir imamnya. Boleh bukalah mana-mana buku standard mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau imam takbir Allahu Akbar, tuan-tuan terus Allahu Akbar. Saya tak cerita mazhab Syafi'i detail tuan. Saya Jafiq ni memanglah secara overallnya mazhab Syafi'i nota ni. Walaupun tidak semua. Tapi kalau kita bahabak mazhab Syafi'i, saya ramai kita buat bukan mazhab Syafi'i saya rasa. Kalau saya tanya Haji mazhab Syafi'i takbir macam mana Haji? Macam-macam versi takbir. Ya? Takbir dulu baru angkat tangan dulu baru takbir. Ya? Mazhab Syafi'i ada 4 versi takbir. Ada hak paling standard, ada hak bawah sekali hak tak standard. 4 tu insya-Allah sunnah belaka. Tu baru buat takbir tu. Haji takbir macam mana? Haji takbir. Okey, memang angkat tangan macam tu. Ucap takbir dengan angkat tangan. Bukan tempat letak tu nombor 2. Hak nombor 1 ialah ucap takbir dengan angkat tangan. Macam mana haji takbir nak tengok? Lagi? Lagi sekali? Itu yang paling standard lah mazhab Syafi'i. Yang paling standard mazhab Syafi'i maksudnya ialah yang ulama Syafi'i kaji apa Imam Syafi'i sarankan, apa ulama-ulama Syafi'i lain sarankan, dia mari kesimpulan. Ini yang the most standard. Hak paling muktamad sekali. Sambil-sambil angkat tangan, sambil-sambil turun tangan. Allahu Akbar. Itu bagus tu. Mana dia belajar mazhab Syafi'i ni? Boleh panggil ni mazhab Syafi'i ni. Nasib baik ya. Kalau dia salah tadi, saya kata tak usah ngaku mazhab Syafi'i lah. Ya tak? Ya. Ramai orang ngaku mazhab Syafi'i, dia tak Syafi'i mana pun. Tak kisahlah kan, janji kita buat tu dalam kerangka sunnah Nabi berpahala juga kan. Pasal benda-benda yang macam ni kita tak adalah fokus sangat. Yang masalah tu bila kita sebut satu benda, dia tak pernah dengar, dia kata bukan mazhab Syafi'i. Lepas tu dia tuduh kita benda lain pula. Itu teruk kan. Tak boleh lah macam tu kan. Itu hak standard mazhab Syafi'i tuan. Tapi bukan hak Imam Syafi'i sarankan. Saya buat hak Imam Syafi'i sarankan. Saya buat belaka. Tapi hak saya banyak buat hak Imam Syafi'i sarankan sendiri. Allahu Akbar. Itu hak Imam Syafi'i sendiri. Hak demo standard tu bukan hak Imam Syafi'i sarankan. Ya. Hak Imam Syafi'i sarankan ialah angkat tangan, Allahu Akbar. Bar tu berhenti ke atas. Baru turun. Itu Imam Syafi'i. Hak Haji buat tadi mazhab Syafi'i. Oh tak sama kok Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Tak sama. Imam Syafi'i lain, mazhab Syafi'i lain. Mazhab ni dia kolektif. Daripada Imam Syafi'i sendiri, ulama periwayat-periwayat dia, ulama selepas zaman dia, satu zaman jadilah standard macam tu. Tapi saya buat 2 tu lah. Satu Allahu Akbar, satu lagi Allahu Akbar. Tapi once while saya buat juga. Angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i juga, tapi hak nombor 3.
Ya. Dan kadang-kadang saya buat juga. Allahu Akbar. Tu mazhab Syafi'i nombor 4. Oh, lari jauh tajuk. Ini tajuk semayang. Tapi tak apalah kan. Nak cerita begitu. Jadi, sunnah ni tak wajib ya, tapi amat digalakkan. Kita tak buat, tak berdosa, tapi kita miss lah. Paling bagus tuan-tuan untuk kita amalkan yang sunnah ni ialah yang paling standard. Dalam mana-mana mazhab. Awak berjalan-jalan mazhab Syafi'i, ambil yang paling standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i lain, standard mazhab Syafi'i lain, ikut standard mazhab Syafi'i. Itu the best. Pasal standard atau muktamad ni dia kolektif. Ya? Kalau Imam Syafi'i lah. Mungkin Imam Syafi'i ada 2-3 pendapat, jadi ulama Syafi'i bahas, ambil satu. Itulah muktamad. Ya? Ataupun daripada Imam Syafi'i, daripada ulama Syafi'i, keluarkan mana satu yang the best. Macam itulah cerita dia. Hambali sama, Hanafi sama, Maliki sama, begitulah. Mana-mana aliran yang ada dalam fiqh ni tuan, yang the most standard, yang muktamad, itu yang bagus. Itu yang the best. Dan al-aqrab wal ashbah ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih dekat dan lebih menepatilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sunnah wuduk ni pun sama. Mungkin ada khilaf-khilaf tertentu, ada pendapat-pendapat tertentu, tapi yang saya list ni ialah apa yang disunahkan di sisi majoriti para ulama dan afdal lah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Pertama tuan, bismillah. Semua orang tahu. Ya. Apa itu bismillah? Bismillah ni ialah mengucapkan sama ada bismillah, that is the minimum, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu paling banyak lah. Ada panjang lagi tak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim al-azizil karimir rahimi. Tak ada. Tak usah pandai-pandai. Apa salah kita sambung nama Allah tu kan? Allah awak ni. Itu mana tahu esok-esok ada orang jenis lagu tu. Tak mustahil. Nama Allah bukan 2 tu saja, kita tambahlah 2-3 nama lagi. Bismillahirrahmanirrahimil karimil halim. Manusia ni dia bijak benda-benda lagu ni kadang-kadang tu tak. Benda hak tak ada lagi tambah, mana kita tahu kan. Tak ada maksimum ialah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itulah bismillah. Sekurang-kurang bismillah, sepanjang-panjang ialah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam bahasa Arab, kadang-kadang dia disebut sebagai basmalah. Lepas tu kalau tuan-tuan baca buku dan disunahkan basmalah, bla 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 bla. Imam suruh saya tahun 2008, mula-mula saya pergi di situ. Dia pernah tanya saya, Ustaz, betul ke ni? Dan digalakkan atau disunahkan basmalah, bukan bismillah ke? Saya kata basmalah tu bismillah lah. Basmalah ialah mengucapkan bismillah. Daripada perkataan Arab lah. Basmalah yubasmilu basmalah. Basmalah Muhammadun. Maksud dia lah telah mengucapkan bismillah lah oleh Muhammad. Hauqala Muhammadun. Ada satu lagi dia panggil hauqalah. Hauqalah ni maksud mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hauqala Muhammadun. Maksudnya Muhammad telah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia ringkaskan. Sal'ama Muhammadun. Muhammad telah mengucapkan sal'amah. Apa makna sal'amah? Sallallahu alaihi wasallam. Ada rengkah-rengkah itu. Ya. Sabbaha Muhammadun. Muhammad telah bertasbih. Artinya Muhammad telah berkata subhanallah. Dan mungkin ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Ini dalam bahasa Arab sebenarnya. Ya. Dan digunakan pakai dalam syarah. Ya. Jadi basmalah artinya mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kadang-kadang disebut sebagai basmalah, kadang-kadang disebut sebagai tasmiyah. Sama juga. Jadi dalam buku fiqh kebiasaannya kita dapati sebagai ulama kata dan digalakkan basmalah, sebagai mengatakan dan digalakkan tasmiyah. Ia merujuk pada perkara yang sama, itu digalakkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dan majoriti ulama memang mensunahkannya kerana ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagainya kata sahih, sebagainya kata tidak sahih. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menukilkan kalam Al-Imam Ahmad rahimahullah bahawasanya hadis membaca bismillah ketika wudu la a'lamu fihi hadisan sahihah. Tidak didapati padanya apa-apa hadis yang sahih. Ya. Maksudnya tak ada hak betul-betul sahih, confirm. Khilaf ada. Ada yang kata sahih, ada yang kata tidak sahih. Ya. Sebab itu dalam hal ni ulama tidak mewajibkan, dia sekadar mensunahkan sahaja. Kalau ikut zahir teks tu macam wajib. Contohnya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Darqutni, Al-Baihaqi, hatta Ibnu Hibban tak silap saya. Ya. Banyaklah ada dalam buku-buku sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bighairi tuhur. La salata bighairi wudu wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada solat tanpa wudu dan tidak ada wudu sesiapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Tak menyebut nama Allah padanya bukannya Allah Allah, bukan sebut Allah itu. Maksud tidak menyebut basmalah atau tasmiyah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Jadi zahir teks ni macam Nabi kata, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya tak? Macam wajib lah. Ya. Tapi ia tidak sahih. Kalau sahih pun khilaf lah antara sahih dan tidak sahih. Dan yang standard dalam mazhab Hambali tuan-tuan, wajib. Dan ini disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam bukunya Al-Muqni'. Ya. Mazhab Hambali sebelum daripada beliau lah memang mengatakan wajib membaca bismillah. Kerana mereka melihat hadis itu sahih. Dan ia satu isyarat yang jelas daripada Rasulullah. Tak ada wudu kalau kamu tak baca bismillah. Mana kamu kalau tak baca bismillah tak sahlah wudu. Zahirnya memang macam tu. Ya. Tapi beliau tak setuju dengan mazhab beliau sendiri. Dia kata zahir mazhab Imam Ahmad, dia kata sebenarnya tidak wajib kerana hadis itu tidak sahih. Ya. Jadi Al-Imam Ibn Qudamah walaupun dia tokoh besar mazhab Hambali, tapi adalah beberapa poin yang dia tak setujulah kerana dia kata hadis itu tidak sahih. Sebenarnya sama saja. Imam Nawawi pun kalau kita lihat banyak pendapat beliau yang tak selari dengan mazhab Syafi'i walaupun dia number one scholar dalam mazhab ini. Manusia biasa tuan-tuan. Takkan kita nak sama dengan orang all the times. Sekali-sekala kita ada beza kerana kita ada pendapat dan pendirian kita sendiri. Ya. Baik. Majoriti memang kata sunnah lah. Walaupun hadis itu dipetikan Rasul sahih dan dhaifnya, tapi dalam bab ni tak ada masalah. Ya. Kerana sebagai targhib dan tarhib lah, sebagai galakan. Dia bab ibadat ni sebahagian lah. Kalau tak sahih pun tak apa. Ya. Tengoklah macam mana. Tapi para fuqaha, tuk-tuk fiqh kita daripada dulu sampai sekarang, majoritinya memang menggalakkan kita baca bismillah. Ya. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu number one. Ada orang tanya pula, Ustaz, dalam sembahyang sunnah tak kita baca bismillah? Sembahyang tak sunnah. Before sembahyang lah. Kan? Banyak orang bila nak sembahyang, bukan kata bismillah, auzubillah, selawat macam-macam. In specific, it is not preferable. Tak sunnah sama sekali. Ya. Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah Syekhul Azhar dalam bukunya Tuhfatul Murid. Bab ni tak banyak ulama yang bahas sebenarnya. Ya. Sebab benda ni jelas. Kita belajar fiqh tuan, dalam sunat-sunat wudu ada bismillah. Dalam sunat sembahyang tak ada bismillah. Kerana benda ni very clear. Kalau dah tak ada, tak sunnah lah tu. Ya. Wudu ada sunnahnya. Tuan-tuan tengoklah sunat wudu. Mana-mana buku bab wudu lah. Khusus mazhab Syafi'i. Buku kecil ke, buku besar ke. Sunnah-sunnah wudu mesti ada nombor satu. Membaca bismillah. Tapi tuan-tuan tengok dalam bab sembahyang. Bismillah tak ada. Of course lah kalau buku tu buku standard mazhab Syafi'i memang tak ada. Kenapa? Kerana wudu ada hadisnya membaca bismillah. Walaupun sahih dhaif itu khilaf. Tapi sembahyang memang tidak ada riwayat. Nabi tidak membaca bismillah melainkan ketika baginda masuk dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah.
Tuan-tuan tengok buku standard Az-Zuhaili, antara buku standard yang paling famous sekali atas muka bumi sekarang. Mazhab Syafi'i yang kontemporen tuan, ada 2 buku yang menghimpunkan standard-standard mazhab Syafi'i. Satu ialah Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i karangan Az-Zuhaili. Hak datang dulu bapak dia tahun 2016 Ini anak dia, Muhammad Az-Zuhaili. Bapak pun untuk fiqh, anak pun untuk fiqh. Ya, buku tu antara buku yang walaupun tak adalah 100% standard. Ada juga orang kritik, buku ni tak 100% standard. Memanglah manusia mana ada perfect. Untung dia buat buku tu. Tunggu awak pun tak buat. Ya tak? Tunggu saya jauh sekali. Ya, kau adalah buku standard mazhab Syafi'i yang boleh kita jadikan rujukan. Dia telah melakukan satu effort dan sumbangan yang besar kepada ilmu fiqh Islam, khususnya fiqh mazhab Syafi'i. Kita kena terima kasih ke dia. Tapi sekadar sebut tak apa. Kita nak nyatakan buku ni bukanlah 100% standard atau muktamad. Okey je. Tapi jangan kritik lebih-lebih pula. Ya tak? Satu lagi ialah buku Fiqh Manhaji. Jakim ada translate Fiqh Manhaji. Zaman Dr. Zul dulu. Sebagainya tuan-tuan boleh download kat internet. Tapi tak tahulah copyright boleh ke tidak. Tapi kalau yang dijual tu saya ingat ada. Terjemahan Melayu. Ya, karangan Syekh Ali Syarbaji. Ya. Buku ni, 2 ni memang top lah. Tuan-tuan tengok kat situ. Wudu ada sunnah bismillah. Semayang tidak ada. Kerana this is well known. Ya. Amat diketahui sekali. Maksudnya tak sunnah lah. Habis itu saya nak baca juga. Haram ke Ustaz? Makruh ke? Bid'ah ke? Itu saya tidak tahu. Tapi istilah yang digunakan oleh para ulama, termasuk Syekhul Azhar Al-Baijuri dalam bukunya Tuhfatul Murid, ialah la tusannu. Tidak disunahkan. Bismillah ini secara amnya disunahkan kita baca all the times, anytime, anywhere. Kerana Nabi ada sebut. Kullu amrin zibal la yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta' au ajzam. Itu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan sebagai kitab Sunnah, adalah Abi Daud, adalah Ibn Hibban, adalah Ibn Majah. Ya. Sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus, yakni terputus barakahnya. Ya. Al-Baijuri dia komentar hadis itu dalam bukunya Tuhfatul Murid. Dia kata apa? Semua benda kita buat sunat bismillah. 5 perkara yang tak sunat bismillah. Pertama ialah benda yang haram. Allah. Nak curi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rembat. Ya tak? Benda haram tak boleh bismillah ya? Ya tak? Sama ada yang baru nak sebut, dia sebut dah. Semalam ada orang cakap isap akuk ahli sunnah. Kalau tak isap akuk Wahabi. Sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi ya tak? Pening kepala kita. Ya. Saya ada nasihat juga ke autoriti. Jangan siasat orang yang dituduh atau dilabel Wahabi saja. Siasat juga orang yang sikit-sikit Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Ini pun bermasalah ni. Ya. Pecah belah masyarakat juga jenis orang lagu ni. Ya. Sama ada yang haram secara sepakat para ulama, ya tak? Mencuri, makan benda-benda najis atau yang tidak halal dan seumpamanya. Sama juga yang diperselisihkan. Macam rokok tu lah. Tak payahlah bismillah, buruk sangat bismillah. Bismillah buat tempat lain. Jangan buat benda-benda yang macam tu. Ya. Jadi apa yang tidak disepakati haram lah. Tapi dalam konteks hari ni saya ingat sepakat kot. Ya. Saya tak dapati mana-mana fatwa kontemporer yang kata smoking is allowable. Smoking ni harus. Tak dapati lagi lah. Ya. Tapi kalau fatwa lama memang ulama khilaf. Kerana dia kias rokok ni kepada makan bawang. Tapi sifat dulu rokok dengan sekarang tak sama. Ya. Ada juga orang kata, saya isap rokok daun Ustaz. Rokok daun dulu ulama kata makruh rokok daun kot. Tak tahulah kan. Macam-macam lah. Kita kata haram boleh buat juga, biarlah kan. Ya. Okey. Mana tadi ya? Itu nombor haram benda haram jangan bismillah. Memang orang tak buat pun. Tapi disebut oleh para ulama kita. Syekhul Azhar Al-Baijuri. Yang kedua adalah benda makruh. Sama juga. Jangan bismillah. Ya. Terutama makruh-makruh yang bizatihi. Memang perbuatan tu makruh lah. Dia bagi contoh macam melihat kemaluan wanita. Isteri lah. Standard mazhab Syafi'i makruh tuan-tuan.
Tapi ramai juga ulama tak setuju. Mana boleh makruh dia kata. Dan itu sebenarnya pendapat yang paling bagus. Sebab larangan melihat kemaluan isteri hadis yang dhaif. Hatta Qardawi pun tak setuju. Pendapat yang mengatakan bahawa makruh melihat kemaluan isteri. Dia ada hadis, Nabi kata siapa melihat kemaluan isteri, dia akan mewarisi buta. Ya. Tapi hadis itu tak sahih. Ya. Macam-macam benda boleh buat, lalah tengok tak boleh. Dia kata pelik. Kan? Sentuh boleh itu. Lalah tengok tak boleh. Tapi asasnya, basisnya ialah hadis itu tidak sahih. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah, tak ada masalah. Ya, bukan saya yang fatwa begitu, ramai ulama kita yang memfatwakan harus. Ya. Tapi kalau tuan-tuan mazhab Syafi'i nak ambil standard, jangan tengok pasal makruh. Tapi tidak haram. Tapi tak boleh bismillah lah dia kata. Ya, makruh-makruh seumpama ini jangan bismillah. Tapi kalau makruh yang bukan bizatihi, bukan perbuatan tu makruh, tapi dia makruh dengan ada sebab. Makruh bi ghairihi dia panggil. Seperti makan bawang. Makan bawang ni dia makruh sebab bau. Tapi kalau dia sudah tidak berbau, maka dia tidak dimakruhkan lagi bismillah. Hatta sebagian ulama pun kata kalau makan bawang pun dia tak makruh bismillah sebab dia bukan makruh bizatihi, bukan makruh dengan zatnya, tapi dengan apa? Dengan buah tu sendiri. Tak tahu macam mana tapi dia kata tak makruh. Tapi kurang begitulah nak cerita ya. Makruh ya. Kemudian yang ketiga, kejap je. Tak sempat panah lagi, dah habis dah waktu. Okey, yang ketiga ialah perkara safasiful umur. Safasiful umur ini ialah benda-benda yang melibatkan kotoran, ya. Nampak? Nak istinja, tuan-tuan bismillah. Nak basuh berak, bismillah. Bahasa berak sendiri mungkin tak, bahasa berak anak, bismillahirrahmanirrahim, basuh. Ada orang buat macam tu. Jangan, safasiful umur, ya. Tidak disunahkan. Benda-benda jijik nak bismillah tak sunnah. Hatta kita nak meludah, kita nak sehingu, itu safasiful umur. Ya. Tak suruh rajin, bismillah tempat lain. Hak tu tak payah bismillah. Ya tak? 3 kan? Yang keempat ialah az-zikrul mahdu, zikir yang betul-betul zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tak payah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tak payah bismillah. Zikir tidak dimulai dengan zikir, ya. Terus saja la ilaha illallah, terus saja subhanallah. Itu dipanggil az-zikrul mahdu. Berbeza dengan Quran. Quran ni pun zikir juga. Tapi kerana ia memang dinaskanlah, ada dalam Quran kan, bismillahirrahmanirrahim ada di setiap kepala surah, ya. Itu tidak mengapa. Kerana itu disebut sebagai zikir yang tidak mahad, ya. Itu yang keempat. Yang kelima ialah ibadah yang sudah ada ketetapannya. Kalau ketetapannya ada bismillah, kita baca bismillah. Kalau ketetapan tidak ada bismillah, kita tak bacalah bismillah. Wudu ada ketetapannya, ada hadisnya, ulama pun menggalakkan. Tapi sembahyang tak ada ketetapannya. Ya tak? Dalam standard mazhab Syafi'i kita ada sunnah sebelum solat, sunnah ketika solat, sunnah selepas solat. Ni kalau tanya berapa tak tahu belaka ni. Ya tak? Sunnah sebelum solat ada berapa je? Standard mazhab Syafi'i. Ana sambil buat testing ni sebab ada orang nak soal jawab dengan ana pasal mazhab Syafi'i. Ya. Tapi sebelum nak soal jawab dengan ana, jom kita baca matan mazhab Syafi'i sama-sama lah. Saya setakat matan habis sujud tu bukan nak cakap. Kalau susah saya baca, berkebut saya baca. Ya. Ada juga orang nak soal jawab akidah dengan saya. Boleh kita baca dulu matan Jawharut Tauhid. Saya pun matan Jawharut Tauhid tu memanglah 144 matan saya tak ingat semua. Tapi 1/3 saya ingat, berkebut saya baca. Ya. Baik. Ada sunnah sebelum solat, sunnah ketika solat, sunnah selepas solat. Ya tak? Tak ada satu pun bismillah kerana tidak ada hadisnya, ya. Walaupun galakkan baca bismillah all the times. Tapi kata Al-Baijuri, ya, ibadah yang telah ada ketetapannya, kita ikutlah ketetapan itu. Oh, saya nak baca juga Ustaz. La tusannu. It's not preferable, tak sunnah. Saya tak kata makruh, saya tak kata haram atau bidah, tapi tidak disunahkan. Suka hatilah kan. Tapi ada juga setengah orang dia tak pernah dengar, dia baru dengar. Oh, ini mesti Wahabi ini. Ya. Sedangkan Al-Baijuri ialah Syekhul Azhar. Dia ulama Syafi'i, ya. Ya. Samalah.
Doa iftitah dalam sembahyang tak perlu bismillah. Doa ni sebenarnya, kalau kita lihat dalam sunah-sunah doa pun tak ada bismillah. Ya. Saya ajar fiqh doa dan zikir. Sebenarnya doa tak disunahkan membaca bismillah. Tapi kalau nak baca bagi saya tidak salah. Cuma dia tak termasuklah sunah-sunah membaca doa. Ya. Tapi disebabkan doa ni dia ibadah yang terbuka. Dia tak sama solat. Solat ada ketetapan dia. Daripada awal sampai akhir. Tapi kalau doa ni dia lebih kepada ibadah terbuka. Jadi kalau nak kata membaca bismillah ketika doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala alam dia termasuk dalam umum galakan membaca bismillah. Ya. Tapi nak kata betul-betul sunnah, saya ingat Allah Ta'ala alam lah, saya ada baca banyak buku-buku zikir dan doa, saya tak dapatilah ulama menggalakkan membaca bismillah. Hatta Izzuddin Ibn Abdissalam, tak silap dalam fatwa dia pun dia ada memakruhkan membaca bismillah. Tapi okey je bagi saya, tak ada masalah. Tapi kalau kita belajar adab doa, dia tak ada bismillah. Baik. Bismillah. Tuan-tuan dah buat selalu kan? Okey, lupa baca bismillah ketika permulaan wudu. Maka digalakkan kita baca bila kita ingat. Bismillah basuh tangan tak ingat. Ya. Komo tak ingat. Masa basuh muka baru ingat. Apa kita nak buat? Sebagai ulama kata, la yusannu li'anna qad fata mahalluhu. Tidak disunahkan lagi kerana telah terlepas waktunya. Ini sebagailah para ulama termasuk standard mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i kita ada perspektif yang berbeza. Kita kiaskan di atas makan. Nak cari hadis betul-betul dalam bab ni tak ada. Tapi dalam bab makan ada. Di mana Nabi SAW berkata dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, antara yang sunnah Abi Daud, Nabi kata kalau mu makan baca bismillah. Kalau mu lupa baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ataupun nak baca bismillah saja pun tak apa. Oh, tak ingat panjang ustaz, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tak apa, bismillah saja. Dan dikiaskan. Jadi wuduk pun sama. Bila tuan-tuan ingat, selagi mana belum habis wuduk, maka tuan-tuan bismillah saja pada waktu itu. Allah ustaz, saya lupa habis. Siapa basuh kaki baru ingat, Allah bismillah. Bila dah habis wuduk, maka tidak disunahkan lagi kerana wuduk telah selesai. Ya, yang disunahkan pada waktu itu ialah membaca doa selepas wuduk. Dapat sesunah hari ni, cukup lah tu. Dah kona sana, kona sini, cerita pasal kereta lagi lah. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Ya. Aha. Ya. Ya. Kenapa? Macam mana? Okey. Macam mana nak buat? Okey, sembahyang ni tuan-tuan, secara umumnya, selagi mana kita boleh buat yang fardu macam biasa, kita wajib buat macam biasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taghabun ayat 16, ittaqullaha mastata'tum. Kamu kena bertakwa kepada Allah setakat yang kamu mampu. Ya. Jadi di atas ayat itu dan beberapa hadis Nabi, kalau kita boleh buat hak fardu ni, hak sunat tu tak ada masalah sangat. Hak fardu ni kita kena buat betul-betul seumpama yang diperintahkan kepada kita. Ya, macam Nabi lah SAW. Nabi sembahyang sunat tuan-tuan di atas kenderaan. Kerana Nabi usalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Kata Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, Nabi sembahyang di atas kenderaan, ke mana saja kenderaannya pergi. Nabi tak ada kiblat. Nabi tak qiyam. Nak qiyam lagu mana atas unta? Jatuh ha. Nabi pun tidak rokok dan sujud sebagaimana dia sembahyang di atas tanah. Sebab sembahyang sunat ni very open. Saya sampai tadi, saya tak sembahyang sunat. Oh ustaz, tak sembahyang sunat masuk masjid. Aku tengok duduk diri, malah ustaz ni. Tak pakar ustaz ni. Saya sembahyang dalam kereta. Saya masuk je waktu subuh, Allahu Akbar. Oh tak sembahyang dalam kereta. Wahabi ni. Memanglah Nabi sembahyang atas unta. Itu kenderaan pada zaman dulu. Saya sembahyang atas kereta. Kenderaan pada zaman sekarang. Boleh saja, ya tak? Ya. Sembahyang sunat ni dia very open. Adapun sembahyang fardu, kata Jabir, dan Ibnu Umar juga,
fa idza aradal faridah nazala fasajada 'alal ard. Ataupun setengah riwayat fastaqbalal qiblah. Bila Nabi nak sembahyang fardu, Nabi akan turun, Nabi akan sujud di atas tanah, Nabi akan menghadap kiblat. Dan Nabi buat hak lain macam biasa. Pasal hak fardu ni very straight. Fardu ni sembahyang sunat tak apa je. Sembahyang sunat kalau tak ada uzur pun boleh je sembahyang atas kursi. Saya duduk kat rumah kan, jap. Atas sofa je, tak ada kerja nak buat gapo, wuduk ada. Allahu akbar. Jangan hadap kiblat lah. Atas sofa je duduk. Kalau sembahyang sunat tuan-tuan boleh saja duduk terus. Tuan-tuan boleh saja rokok di atas kursi. Cuma ulama khilaf, sujud boleh ke tak sujud atas kursi? Dalam keadaan tidak ada uzur lah. Sebagian kata boleh, sebagian kata tidak boleh. Kontemporer kata boleh. Sebab sembahyang sunat ni very open. Asal kita sembahyang saja. Tapi pahala kurang lah. Tapi kalau fardu, no tolerance. Memang kena buat betul-betul lah kalau buat fardu. Okey, itu dalam keadaan tidak ada uzur. Bila ada uzur, fardu pun bolehlah kita buat berbeza. Ya tak? Tapi hak gugurnya ialah hak kita tak mampu tu. Haji nak duduk atas kursi, hak apa tak haji tak mampu? Saya tak mampu qiyam. Duduk atas kursi ya. Saya tak mampu rokok, sama juga, tak mampu sujud. Tapi Allah Ta'ala alam lah, setahu kita orang duduk atas kursi ni yang dia tak mampu hanya sujud sahaja, betul tak? Kebanyakan lah, kebanyakan ya. Ada juga orang tak mampu belaka. Tapi kebanyakan tak mampu sujud sahaja. Kalau tak mampu sujud saja, qiyam kena qiyam macam biasa, rokok kena rokok macam biasa. Sujud baru sujud atas kursi. Begitu juga duduk antara dua sujud. Itu saya lihatlah, hatta baru-baru ni Dr. Zul pun ada pernah bagi ceramah di Masjid Kubur Raja. Tak baru-baru ni lah, 2-3 tahun yang lalu. Ya, dia juga menyebut benda yang sama. Dan kita lihat pun, dalam fatwa Jakim pun sama. Fatwa Jakim tu, tuan-tuan boleh tengok. Saya baru share kat Facebook baru-baru ni. Pasal ada satu video ustaz ni, dia kata kalau kita sujud atas kursi, kita pun kena rokok atas kursi supaya rokok kita lebih tinggi daripada sujud kita. Sujud kita lebih rendah. That is totally wrong. Itu salah sama sekali. Tak tepat lah. Kenapa? Orang tu boleh rokok macam biasa, pasal apa awak pergi suruh dia duduk? Awak nak bagi rendah sujud dengan rokok tu lah. Tak. Ni rokok macam biasa. Sujud atas kursi dia tak sama. Tinggi rendah tak boleh nak kira. Kecuali kalau dua-dua duduk atas kursi. Barulah rokok kena lebih tinggi daripada sujud. Hak ni rokok dia buat macam biasa. Sujud tu imak saja. Kan? Dia tak boleh nak ukur atau samakan kedua-duanya. Jadi konteks hadis tu salah. Ustaz tu ajar tu tak apa tepat tu. Allah Ta'ala alam lah. Jadi macam tu lagi. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud atas kursi. Benar, duduk atas kursi. Itu ikut fatwa Jakim yang dikeluarkan oleh Negeri Kedah, tak silap saya. Ada dalam web dia, boleh cek tengok. Ya. Satu lagi juga saya lihat video yang dikeluarkan oleh Jakim juga. Di mana qiyam macam biasa, rokok macam biasa. Kemudian sujud yang pertama dalam keadaan berdiri, tapi lebih rendah daripada rokok. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk atas kursi. Sujud yang kedua, sujud di atas kursi. Nampak tak? Jadi ada dua model lah yang Jakim bagi. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud atas kursi, duduk antara dua sujud, sujud atas kursi. Satu model lah. Satu model lagi, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud sambil berdiri tapi lebih rendah daripada rokok, duduk atas kursi, sujud yang kedua baru sujud di atas kursi. Dua-dua ni applicable pasal Jakim keluarkan. Kalau Jakim tak betul juga, saya tak tahulah. Tapi yang saya lihat fatwa-fatwa ulama, hatta dalam video saya tengok ustaz-ustaz Arab yang famous-famous lah kan. Apa nama, yang pertama tadi pun boleh digunakan pakai juga. Dan itu yang saya banyak ajar orang. Maknanya sujud tu boleh saja sujud di atas kursi. Kerana sujud ni adalah rukun duduk. Tak perlu sujud sambil berdiri, tak perlu. Boleh saja sujud sambil duduk. Kalau kita tak boleh buat sujud sajalah. Tapi kalau kita contohnya rokok pun tak boleh, boleh aja rokok atas kursi. Tapi pastikan rokok tu lebih tinggi daripada sujud. Itu saja lagi ya. Saya tengok ada juga ustaz ajar dua-dua sujud sambil rokok. Tapi kena lebih rendah. Ada juga ustaz ajar begitu.
Dan dia suruh saya memang ada orang buat begitu. Dia tengok ustaz tu ajar, saya pun tengok kat YouTube, betul. Dia pun buat begitu. Mana dia qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud sambil rokok, tapi lebih rendah. Bila duduk antara dua sujud, dia duduk atas kursi. Bila dia nak rokok, dia bangun, cuma dia nampak. Jadi ada 3 model lah. Saya ingat ini pun applicable. Kerana bab duduk antara kerana bab semayang atas kursi ni ijtihad. Sebab dia tak ada contoh daripada Nabi. Nabi tak pernah semayang atas kursi. Nabi semayang atas lantai. Cuma yang kata rokok dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri, itu salah lah. Jadi ada 3 model. Saya sarankan yang pertama tadilah. Rokok macam biasa. Qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud atas kursi. Duduk anda sujud atas kursi, sujud lagi sekali atas kursi. Satu model. Model kedua, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud yang pertama dah keadaan rokok, tapi rendah sedikit. Duduk atas kursi, rokok kedua baru rokok sambil duduk. Model kedua. Dan model ketiga, qiyam macam biasa, rokok macam biasa, kedua-dua sujud dalam keadaan berdiri, tapi lebih rendah daripada rokok. Duduk antara dua sujud, baru duduk atas kursi. Ada 3 model. Boleh? Saya pun dah pening dah. Saya pun nak berhenti dah. Tapi nampak gambaran dia? Ambil satu lah, ambil mula-mula tadi. Bagus. Itu yang diajar oleh Dr. Zul Al-Bakri. Saya personally pernah semayang di belakang beliau. Ya, masa saya ambil tauliah mengajar di Wilayah Persekutuan 8 tahun yang lalu. Ya. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu. Banyak tanya kan. Perut dah lapar ni, dah lah bawa kereta 11 jam, 12 jam. Aku Lekul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.